Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi pelajar-pelajar. Baik ya, hari ini kita sambung lagi ya. Tajuk kita bab 7 ya, membina kesejahteraan negara ya. Baik, pada kali ini ya kita akan lihatkan ialah bagaimana cara pihak kerajaan pentadbir negara berusaha untuk membina kesejahteraan negara melalui dasar pendidikan kebangsaan ya. Maksudnya melalui pendidikan ya. Okey, secara ringkas saya sebutkan ya bagaimana apakah dia latar belakang dasar pendidikan kebangsaan dan negara kita ya. Baik. Tujuan dasar pendidikan kebangsaan ini dibentuk adalah untuk satu-satunya ke arah untuk memupuk perpaduan kaum di negara kita ya. Dan dia dilaksanakan melalui satu penyata razak pada tahun 1956 dan dimasukkan di dalam Ordinans Pelajaran pada tahun 1967 ya. Okey. Dan semua dasar-dasar pendidikan sebelum ini telah pun disemak semula dan kemudiannya menghasilkan satu lagi laporan iaitu laporan Abdul Rahman Talib pada tahun 1960 serta laporan Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1957. Ya. Walau apapun semua laporan-laporan atau penyata-penyata pendidikan ini adalah memfokuskan kepada usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum dalam kalangan rakyat negara kita yang berbilang bangsa ya. Baik, kita cuba lihat matlamat dasar pendidikan kebangsaan ya. Matlamat dasar pendidikan kebangsaan ya. Yang pertama sekali seperti yang disebutkan tadi adalah untuk memupuk perpaduan kaum ya. Yang keduanya untuk menyediakan tenaga kerja yang mahir daripada kalangan berbagai kaum ya. Seterusnya bagi melahirkan rakyat yang berilmu yang seimbang ya, mempunyai keharmonian ya, serta menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik yang sihat ya. Baik, pelajar-pelajar ya, kita tengok satu persatu laporan-laporan atau penyata-penyata pendidikan yang telah dilaksanakan ya, bermula dengan laporan Abdul Rahman Talib ya. Laporan Abdul Rahman Talib ni telah digubal semula untuk menyemak ya penyata jawatankuasa pelajaran itu penyata razak pada tahun 1956 ya. Penyata razak ni menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 dan penyemakan semula dasar pendidikan kebangsaan yang seterusnya. Maknanya berasaskan kepada penyata razak tadilah ya. Dan dasar-dasar ini telah mengekalkan teras dalam sistem pendidikan kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua peringkat pendidikan. Ya. Dan dalam dasar pendidikan ini juga mengadakan kurikulum yang sama ya, kurikulum yang sama yang berorientasikan negara kita, negara Malaysia. Kerana kalau kita lihat dulu ya di dalam sistem pendidikan vernacular ya, terdapatnya sekolah-sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Tamil, sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Inggeris, semuanya berfokus kepada negara ataupun berorientasikan negara asal masing-masing. Jadi dalam sistem pendidikan di bawah laporan Abdul Rahman Talib ini ya, jadi semua kurikulum pendidikan adalah berorientasikan negara kita ya, negara Malaysia. Menekankan subjek sejarah untuk menanamkan semangat atau perasaan cinta kepada negara ya, serta mewajibkan subjek yang dulu dipanggil tata rakyat ataupun sekarang ni pendidikan sivik kewarganegaraan bagi membentuk sikap toleransi kaum dan persefahaman ya. Okey, baik. Cadangan-cadangan yang disyorkan pula oleh satu kajian yang dilaksanakan oleh Aminuddin Baki ya. Okey.
Hasil dari kajian Aminuddin Baki ini telah menetapkan bahawa sistem sekolah aneka jurusan untuk pelajar-pelajar, terutama sekali pelajar-pelajar yang gagal ke sekolah menengah, nak sediakan sekolah yang sediakan berbagai jurusan bagi pelajar yang gagal ke sekolah menengah. Ya, mengadakan kursus kemahiran bagi melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam pelbagai kaum. Ya, dan ini merupakan satu persediaan untuk memenuhi permintaan pasaran kerja yang memerlukan tenaga mahir. Ya, serta ya dalam laporan kajian Aminuddin Baki juga ya mewujudkan sekolah kebangsaan yang mana menggabungkan semua kaum dan etnik di dalam satu sekolah untuk memupuk semangat perpaduan kaum tadi. Ya, baik. Pelajar-pelajar ya, seterusnya ya kita lihat pula kepada laporan Jawatan Kuasa Kabinet. Ya, kalau kita lihat ya setiaplah satu laporan itu mereka mengkaji, menganalisis laporan sebelumnya dan mencadangkan laporan yang terbaru dan menjadi lebih baik ya. Okey, laporan Jawatan Kuasa Kabinet pada tahun 1975 berfungsi mengkaji semula sistem pendidikan pelajaran kebangsaan. Ya. Matlamatnya adalah untuk mengukuhkan perpaduan dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib ya dalam peperiksaan awam. Ya. Menegaskan pendidikan kerohanian melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Ya, menekankan aktiviti co-curriculum ya. Seperti unit beruniform, sukan, permainan, persatuan atau kelab ya. Dan ini untuk melibatkan pelbagai kaum juga ya dalam aktiviti-aktiviti kurikulum itu. Memperkenalkan kurikulum baru sekolah rendah ya pada tahun 1982 dan kurikulum baru sekolah menengah pada tahun 1989. Ya. Okey, dulu. Dan KBSR, KBSM ni ya telah tamatlah pada tahun 2020. Sekarang masuk kepada kurikulum KSSM pula ya. Falsafah pendidikan negara telah dihasilkan ya, telah digubal untuk memperteguh semangat memperteguh matlamat pendidikan kita ya ke arah mewujudkan perpaduan. Okey. Kan kemudian ya menekankan pendidikan menyeluruh bagi membentuk pelajar yang seimbang ya, seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, seimbang ya. Okey, baik. Kemudian ya ada pula Akta Pendidikan Kebangsaan ya, Akta Pendidikan Kebangsaan. Akta Pendidikan Kebangsaan ini bertujuan untuk memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Ya. Wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Ya. Manakala institusi pendidikan swasta dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan. Pengajaran Malaysia dan pendidikan Islam dan moral. Tujuannya adalah untuk memupuk semangat cinta akan negara dan menanam nilai-nilai murni dalam jiwa generasi-generasi akan datang. Itulah dia serba ringkas ya perkembangan pendidikan di negara kita yang matlamat utamanya adalah bagi memupuk perpaduan kaum, melahirkan tenaga kerja dan seterusnya melahirkan generasi baru yang seimbang dari segi
jasmani, rohani, emosi dan inteleknya. Ya, maksudnya untuk melahirkan masyarakat atau generasi warga negara yang terbaik, ya, yang seimbang dan terbaik melalui sistem pendidikan kebangsaan. Itu saja ya pelajar-pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.